Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai halo Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi kita di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pendedahan berita berkaitan dengan isu LCS. Dipetik daripada BH Online. Kenapa Anwar tak arah polis? SPRM siasat Zahid isu LCS. Ahli Parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mengarahkan Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan atau membuat pertuduhan terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ia susulan Perdana Menteri sebagai ketua pembangkang sebelum ini didakwa amat lantang bersuara hingga menyatakan Ahmad Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri Malaysia dan bekas Menteri Pertahanan sebagai pemimpin yang perlu menjawab isu kapal tempur pesisir LCS. Menerusi penyataan, pembelaan difailkan terhadap saman oleh Perdana Menteri, bekas timbalan Menteri Sumber Manusia itu berkata, Anwar menyatakan Ahmad Zahid Hamidi bersubahat dan bersekongkol dalam perolehan LCS. Selain menerima rasuah itu, dirasakannya Ahmad Zahid lebih penting daripada negara. Satu konklusi jelas bahawa kerajaan plaintiff iaitu Anwar akan cuba melindungi atau melengahkan penyelesaian isu membabitkan sekutu politik terkini, namun akan bingkas dan tegas terhadap seteru politik terutama Perikatan Nasional PN. Maka ini yang dimaksudkan oleh defendant Awang sebagai strategi dan kaedah mengugut yang secara jelas bukannya merujuk kepada satu perlakuan jenayah, namun adalah strategi dan kaedah politik yang digunakan, terutama dalam politik sebenar. Oleh yang demikian, kenyataan defendant adalah pandangan peribadi dan politik berdasarkan fakta yang sebenar. Katanya dalam penyataan pembelaan difailkan firma Guaman mewakilinya, Tetuan Tengku Amalin dan Faizi di Mahkamah Tinggi semalam. Pada 3 Mac lalu, Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH memfailkan saman menerusi Tetuan SN Nair dan Partners selaku plaintiff dengan menamakan Awang sebagai defendant tunggal. Anwar mendakwa bekas timbalan menteri itu mengeluarkan kenyataan fitnah apabila mendakwa sikap pendendam. Perdana Menteri berhubung pendakwaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Awang membuat kenyataan berhubung pendakwaan terpilih itu ketika ditemui media di lobi Parlimen pada 21 Februari lalu. Dengan merujuk pendakwaan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, yang berdepan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta. Awang dilaporkan mendakwa ia adalah permulaan daripada tindakan Perdana Menteri. Awang berkata, maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan, pertuduhan ke atas Wan Saiful pada 21 Februari lalu hanya kira-kira 3 bulan daripada tarikh Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022. Beliau berkata, tindakan sepentas itu yang dimaksudkannya sebagai permulaan Perdana Menteri ke-10. Kontroversi paling besar dalam sejarah pentadbiran Dr. Mahathir adalah Operasi Lalang pada 27 Oktober 1987 yang membabitkan penahanan ratusan orang termasuk pemimpin politik seperti Lim Kit Siang daripada DAP, Mendiang Karpal Singh juga daripada DAP, Datuk Dr. Ibrahim Ali daripada UMNO dan Halim Arsyad daripada PAS. Operasi Lalang ini lanjutan daripada bantahan Dong Xiaozong terhadap guru
tiada kelayakan bahasa Cina dihantar oleh Kementerian Pendidikan yang dipimpin Anwar ketika itu ke sekolah rendah jenis kebangsaan China. Jika dibandingkan tindakan kontroversi kerajaan Dr. Mahathir dengan tindakan kontroversi kerajaan plaintiff ketika ini, jelas menunjukkan dari jangka masa kerajaan Dr. Mahathir melakukan operasi lalang hanya 6 tahun selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Pertuduhan terhadap setuduh politik dibuat plaintiff pula hanya dalam tempo 3 bulan daripada tarikh pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri, katanya. Awang menegaskan dia tidak angku namun hanya menyatakan pandangan pribadi dan politik berdasarkan fakta sebenar. Sememangnya plaintiff memfailkan banyak saman atas isu politik. Gelaran Bapa Saman Negara adalah jolokan injes gurauan kepada seorang yang memulakan satu tren baharu, yaitu dalam kes ini menyaman pengkritik politik plaintiff. Tuan-tuan dan puan-puan, terus setia berada di dalam channel ini untuk ulasan berita yang Hai halo Malaysia, selamat kembali ke channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi berita yang admin mahu kongsikan di dalam channel ini. Anwar saman ahli Parlimen Pendang. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memfailkan saman terhadap ahli Parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim, yang didakwa membuat kenyataan fitnah terhadap Perdana Menteri. Saman itu difailkan oleh Anwar Ibrahim yang juga pengurusi Pakatan Harapan menerusi Tetuan SN Nair and Partners selaku plaintiff dengan menamakan Awang Hashim sebagai defendant tunggal. Awang dikatakan mengeluarkan kenyataan fitnah apabila mendakwa sikap pendendam Perdana Menteri. Berhubung pendakwaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Berdasarkan kenyataan tuntutan, Anwar berkata defendant dengan sengaja memfitnah walaupun plaintiff sudah menafikan secara terbuka pada realitinya tidak mencampuri tugas serta kuasa agensi penguatkuasaan dan jabatan peguam negara. Oleh itu katanya dakwaan penyiasatan, penguatkuasaan dan dakwaan terpilih tidak mempunyai kebenaran, palsu, tidak berasas serta berniat jahat. Anwar berkata, defendant menyedari sepenuhnya komitmen plaintiff yang dibuat kepada masyarakat umum beberapa kali mengenai hasrat dan membasmi rasuah dan sokongan penuh terhadap kebebasan institusi penyiasatan, pendakwaan serta badan kehakiman. Defendant dengan sengaja berniat mencaci dan secara palsu menuduh plaintiff mengamalkan penyiasatan dan pendakwaan terpilih yang adalah satu kesalahan serius, sekaligus menjadikan impak dan kesan fitnah yang lebih teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, terus setia berada di dalam channel ini untuk ulasan berita yang lebih lanjut. Itu saja untuk hari ini, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk tekan butang share supaya seluruh rakyat Malaysia dapat mengetahuinya dan seterusnya dapat membantu admin untuk terus kembangkan lagi channel ini. Kita jumpa lagi di perkongsian berita yang seterusnya. Bye-bye.